Hai tuan-tuan. Hari ni saya ada cerita baru tuan. Saya hari ni dah berjaya pasang satu EPS. Mari sini rapat sikit. Kita tak nampak kita punya motor tak nampak sebelah sini dia. Ni. Tu dia. Tu motor dia. Okey, kita test start. Kita bawa nak turun. Kita test start. Sekarang berat. Nampak? Okey, sekarang kita turun band dulu. Tuan-tuan tengok Oi. Super Yelah. Satu jari. Sekejap. Goyang satu jari. Okey, tengok bawah. Satu jari. Okey, satu jari. Okey, sekarang kita test. Jom. Test. Tengok steering. Abang slow. Nampak tak tu? Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak cerita kat sini, kita boleh pakai EPS. Tapi dalam pada masa yang sama, barang-barang bawah kena periksa. Sebab tugas EPS ni hanya bagi lembut steering. Tetapi kalau andai kata barang-barang bawah tu tak berapa elok, dia tercabut kita tak sedar, jadi bahaya dia pun tinggi. Jadi boleh, EPS ni adalah aksesori. EPS ni untuk kemudahan kita. Senang kita pusing steering, tengok. Nampak? Yelah. Saya kostan memanglah itu adalah aksesori, ini adalah tambahan. Tetapi asas tetap kena jaga tuan-tuan. Jangan pasang EPS saja, tuan-tuan lupa di bawah push-push yang dah rosak kena tukar. Kalau anda kata tuan-tuan tak tukar, akibat dia adalah fatal. Sebab tanpa tuan sedar dia tercabut push, tercabut ball joint. Habis nyawa tuan-tuan. Nyawa boleh melayang. Tapi tengok sini. Tengok ke depan sikit. Ni bengkel Kasdikai tuan tengok Kasdi Van Specialist. Sekarang kita dah sampai. Tengok sini kat steering. Pusing. Tengok. Tu dia punya Tu dia punya. Tu dia punya motor. Motor dia. Okey. Masuk parking. Okey, sudah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, saya sebenarnya bukanlah kepandaian ni saya dapat sendiri, tidak. Ini ada hamba Allah yang bantu saya belajar dengan dia. Dan dia pun tak kedekut nak turunkan ilmu macam mana cara nak pasang EPS, macam mana nak wiring. Jadi macam saya cakap tadi tuan-tuan, saya bersyukur ada hamba Allah yang sudi nak mengajar saya dan nak ambil saya jadi murid dia. Itulah yang saya dapat sekarang ni. Saya dah dapat selesaikan pasang satu EPS ataupun dia panggil electric power steering. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tu yang saya kata, kalau mana yang belum subscribe saya punya channel ni, sila subscribe. Jadi nanti saya akan sharekan kelebihan, keburukan dan kebaikan electric power steering ni pada kita, pada van tuan-tuan. Jadi macam saya cerita tadi, kalau di bawah tu tidak berapa elok, ada steering free, ada bunyi, periksa ball joint, patut tukar ball joint dulu, patut tukar tyro iron dulu, baru kita masuk EPS. Sebab EPS ni guna dia membantu meringankan steering. Sekarang kita rasa batu ni. Nampak batu. Kita start dia again. Dia terus jadi tengok. Tapi tanpa kita sedar, di bawah dah nak terlucut. Okey tuan-tuan. Tapi seeloknya tukar semua. Ya, tukar yang di bawah dulu. Okey tuan-tuan, semoga kita jumpa lagi ya. Salam Ramadan. Selamat berpuasa. InsyaAllah kita jumpa lagi, panjang umur. Kita jumpa lagi. Kita sharekan benda-benda yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Hari ini kita jumpa lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Saya hari ini nak bercerita pasal power steering untuk Nissan C22, Vanette, C20 sama je. Okey. Ataupun van-van yang pakai carburetor. Hari ini macam ni tuan-tuan.
kita kena terang dulu apa itu power steering. Power steering ni senang cerita orang kata steering kuasa. Bukan power ring steering kuasa. Kalau original Venet yang datang daripada Jepun, dia ada power steering. Tapi power steering dia tu yang menggunakan pump, menggunakan minyak power steering. Jadi apa kekurangan dia yang tak best ni untuk power steering ni? Yang pertama, barang susah nak dapat. Kalau tuan-tuan tanya saya berapa harga, kalau tuan ada duit banyak pun barang tak ada makna. Okey, dan satu lagi kekurangan dia menggunakan kuasa enjin. Sebab dia kena ada satu belting, dia ada satu pump, dan benda tu adalah beban untuk enjin. Jadi untuk model sekarang, kebanyakan kilang-kilang kereta kat dunia pun banyak tuan-tuan tengok sekarang, dia dah bertukar kepada EPS. Apa itu EPS? EPS itu adalah electric power steering. Dia tidak menggunakan pump, tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan pressure hose, tidak kacau kuasa enjin, dia just pasang. Lepas tu kita ada komputer dia, ada yang kontrol dia kat situ. Itu kebaikan dia adalah meringankan enjin, dia tidak memberikan beban pada enjin. Ni saya tunjuk cerita balik kat sini. Yang ni adalah power steering yang saya cakap tadi. Dia menggunakan pump, menggunakan minyak. Dan model ni adalah model kilang, model original Jepun. Dan nak dapat sekarang susah ni. Kalau tuan ada duit 2,000 pun nak dapat barang pun tak ada barang. Keburukan dia tu lah dia. Dia menggunakan belting, menggunakan power engine. Jadi bagi saya untuk model sekarang pun dah tak praktikal. Kebanyakan kilang-kilang kereta sekarang banyak menggunakan EPS dah. Banyak kereta. Azia pun dah pakai EPS. Banyak dah. Velfire apa semua pakai EPS. Dan yang model ni dia pakai steering rack. Tu dia. Dia pakai steering rack. Nampak? Jadi bila pakai steering rack, sebenarnya praktikal dia tak banyak barang yang akan rosak. Dia just mungkin bush, dia punya mounting bush dengan dia punya tire end dan dia punya rack end. Itu sahaja. Tetapi nak dapat barang susah lah. Okey, sekarang saya nak bercerita kepada tuan-tuan. Nissan Venet sekarang banyak orang ubah pada EPS. Dan saya sendiri pun dah buat. Ini adalah EPS. Dia panggil electric power steering. Okey, ni. Nampak? Ni motor dia. Dia menggunakan current saja. Dia menggunakan motor. Bagi saya ini sekarang ni lebih bagus lah. Tu dia. Dia ada sistem wiring. Dia ada komputer dia kat situ. Okey. Dan macam mana dia berfungsi? Dia ada motor. Satu lagi. Sebenarnya ini adalah creative comment lah. Dia adalah yang kita ubah tu adalah steering box dia. Steering box kita ubah suai, kita potong, kita sambung. Tetapi kat situ pun ada keburukan dia tuan-tuan. Apa itu keburukan dia? Okey, saya nak cerita sikit. Kalau kebaikan dia memanglah steering kita jadi ringan, kita bawa jadi selesa, senang parking, power dia tak kacau, minyak pun tak kuat. Keburukan dia adalah sini tuan-tuan, mari. Kebanyakan orang, tuan-tuan, dia tahu, bang, tukar EPS supaya steering saya jadi ringan. Tetapi dia silap. Dia lupa bab keselamatan dekat situ. Kalau kita nak masuk EPS, kita kena utamakan juga keselamatan. Ni, benda ni semua penting kena tengok. Kalau benda ni tercabut, tuan-tuan. Ni, tuan tengok sini. Dalam keadaan condition dah pecah macam ni. Sana dah pecah. Sini dah pecah. Tuan tengok sendiri. Dah pecah. Kita lupa benda ni. Kita dah dapat EPS, kita pun layak, tiba-tiba dia tercabut. Apa yang akan berlaku? Fatal. Boleh hilang nyawa, boleh aksiden, boleh tercabut tayar sana, sengit sini. Jadi bagi saya, boleh nak masuk EPS, yang bawah tu kena tukar dulu, praxer dulu, center rod tak baik, kita tukar center rod, tire end tak baik, kita tukar, ball joint atas tak elok, kita tukar. Kalau ada bajet, tukar barang yang elok. Buat alignment, selepas buat alignment, baru kita masuk EPS. Baru kita dapat selesa, selamat dan juga best. Jadi yang tu semua penting tuan-tuan. Confident lah. Confident tu tinggi. Kita memandu, kita bukan tahu, tiba-tiba kita terdesak, kita bawa laju. Tiba-tiba kalau benda tercabut, hilang kawalan, bertembung dengan lori, bertembung dengan trailer, siapa yang rugi? Tuan-tuan sendiri yang rugi. Jadi kat sini penerangan saya tak ada niat nak burukkan mana-mana pihak, nak kecam mana-mana pihak. Cuma saya nak terangkan pentingnya keselamatan.
Boleh kita nak pakai EPS, boleh kita nak pakai power steering. Semua ni kena periksa. Tengok dulu. Jadi kita dapat kat situ. Baru kita rasa feel dia. Okey tuan-tuan. Jadi harap tuan-tuan suka video saya ni. Sila like, subscribe dan share. Jadi alhamdulillah saya pun dah dapat belajar, dah boleh dapat pasang EPS. Kat situ tu sebabnya saya jumpa video ni, saya jumpa idea ni. Saya perlu terangkan dekat orang awam. Perlu terangkan dekat peminat vanet. Perlu terangkan pada pemilik vanet. Jadi pemilik-pemilik van yang mana pakai carburetor, boleh je nak pakai. Pakailah power steering apa pun. Untuk EPS, kenapa perlu saya cakap benda ni? Sebab ini adalah tambahan. Yang asas tetap yang asas. Okey tuan-tuan, jangan lupa Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.